Putar mesin waktu ke saat kita masih tertawa. Ku terus hentikan kita, seakan bisa kembali lagi. Ku ditemani bintang dari rintik-rintik hujan. Kau ditemani dia yang mampu mengganti tempatku yang kau simpan. Masih di bawah langit yang sama, tetap merenung bulan yang sama. Walau menatap langit yang lama, namun kita tak lagi berdua. Masih berharap aku, kau cinta, tetap membawa harapan kita. Walau berharap seberapa lama, nyatanya kita tak lagi sama. Angin bertiup kencang, lalu malam mendekap tubuhku. Lemas aku tenggelam dalam angan, aku terjatuh. Ku ditemani bintang dari rintik-rintik hujan. Kau ditemani dia yang mampu mengganti tempatku yang kau simpan. Masih di bawah langit yang sama, tetap merenung bulan yang sama. Walau menatap langit yang lama, namun kita tak lagi berdua. Masih berharap aku, kau cinta, tetap membawa harapan kita. Walau berharap seberapa lama, nyatanya kita tak lagi sama. Andai saja mesin waktu dapat kembalikan kita yang dulu, hakikatnya tidak mampu. Walau menatap langit yang lama, namun kita tak lagi berdua. Masih berharap aku, kau cinta, tetap membawa harapan kita. Walau berharap seberapa lama, nyatanya kita tak lagi sama. Tak lagi sama. Masih di bawah langit yang sama. Itu dia Okey, tadi persembahan yang cukup memukau. Suara paginya cukup indah sekali. Petri Yahya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bersama kami di Malaysia hari ini. Pagi ini dendangan daripada Dahlia Farhana di bawah langit yang sama. Hari ini pun kita ada hujan dengan langit, hujan yang turun basahi bumi. Semoga dalam keadaan yang baik saja sebab ada yang terlewat ke tempat kerja, lewat ke destinasi mesyuarat. Harap yang menanti itu bersabar sebab bukan mudah ya. Kalau biasa mungkin 20 minit, tapi kali ini mungkin menjangkau lebih sejam ya. Terkandas ada yang mungkin ialah jalan yang mungkin dinaki air, perlu sabar menempuhi hari-hari yang kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan lah. Itulah dia realiti kehidupan. Baik, kami juga di Malaysia hari ini pagi ini kita nak bawakan pelbagai
perkongsian yang cukup menarik. Tetapi pagi ni, kalau boleh kita nak mulakan. Saya percaya isu ini juga pastinya sedang berlegar-legar di fikiran kita dan juga dah beramai yang mungkin memberikan pandangan dan komentar anda. Ini berkenaan dengan kisah harga beras import yang sudah pun naik melebihi RM5. Bayangkanlah bagaimana kesannya terhadap peniaga-peniaga, pengusaha kedai makan. Kita juga sebagai pengguna akan terkesan. Kalau dulu harga beras import ini mungkin dalam lingkungan 10 kg itu RM33, tetapi sekarang dah jadi RM39. Dan ini menyebabkan ramai dalam kalangan pengguna ataupun pelanggan sendiri beralih kepada beras tempatan. Pastinya cukup meningkat dan permintaannya. ini berlaku kerana melibatkan rantaian yang besar bila mana dia ada peningkatan yang ketara RM5 untuk sekilogram dan akan mewujudkan situasi yang tidak baiklah, maksudnya dalam kabut dalam pasaran. Apakah solusi yang paling praktikal untuk dibuat oleh pihak kerajaan dan pihak yang berwajib untuk memastikan tidak terjejas, sebab ada yang ini keperluan ruji Pakaian Ruji Rakyat Malaysia. Kalau ada berlaku gangguan dalam rantaian ini, kita perhatikan kepada pemborong, pembekal, peruncit, akhirnya kepada pengguna. Misal kata kalau dijual nasi ayam tepi jalan pun, bila naik harga tertentu, sebab ada kedai memang mementingkan kualiti beras beras tertentu, tapi bila naik harga ia akan melimpah kepada pengguna pula yang terpaksa bayar harga yang lebih bila mana berlaku peningkatan pada harga. Dan ini juga akan menyebabkan ramai juga peniaga mungkin menaikkan harga makanan, terutama mereka yang jual nasi ayam, nasi lemak sebagainya. Tetapi ini pandangan seorang peniaga, katanya saya kekalkan harga nasi ayam, tak nak pelanggan lari. Kalau ini situasinya, alhamdulillah lah. Dan ada yang terpaksa harga kekal, tapi portion ni macam mana? Itu juga kita ataupun macam mana, ataupun mereka betul-betul terpaksa bertahan, mungkin mengharapkan keajaiban berlaku dalam situasi yang kritikal ni. Sebabnya faktor yang saya pernah kongsikan, mungkin kerana faktor negara India yang menghadkan ekspor import mereka. Kemudian faktor apa lagi? Perubahan iklim, kos operasi yang semakin meningkat, dan mungkin kadar pertukaran mata wang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mengapa pihak Bernas sendiri melakukan penyelarasan harga. Maksudnya bukan hanya satu faktor saja yang menyumbang, ada faktor yang pelbagai, multiply factor yang menyebabkan harga itu distandardkan RM5 bagi sekilogram. Kita nak bacakan pandangan penonton kita di laman Facebook Malaysia hari ini. Kalau menurut Pak Ngah Merbuk, katanya beras ada jadi merbuk Kedah dan harga seperti kerajaan tetapkan, usah terpengaruh dengan media sosial. Ini mungkin menurut Pak Ngah harga beras tempatan lah, masih lagi dalam keadaan harga yang sama. Dan menurut Anisha Azmi, serius, wah katanya dengan lebih tegas kedai-kedai kecil teraniaya, harga di paket belum syarikat pembekal tukar, mereka dah naikkan harga, mereka up RM5 sepaket, suruh naikkan harga, pembekal markup RM5, kedai kecil RM2, arahan syarikat pembekal besar. Okey, ini luahan mereka. Kita harapkan ada solusi yang terbaik, praktikal dan juga membantu rakyat sebab kita dalam situasi yang masing-masing bercerita tentang kenaikan harga. Ini masa untuk implementasi dengan pembuktian, dengan realiti yang kita harus berpijak. Okey, kita tinggalkan sedikit tentang isu beras sebab kita nak berkongsi hari ini banyak lebih kepada faktor keselamatan. Terutama kalau kita dengar isu tentang ada yang naik bot terbalik ataupun nak rekreasi, itu penting, tetapi keselamatannya bagaimana yang perlu dipraktiskan untuk keselamatan diri dan orang yang kita jaga, anak-anak dan sebagainya. Baik, itu kita akan bincangkan sekejap saja lagi, tapi sekarang ni kita nak menarik perhatian penonton Malaysia hari ini, pagi ini. Kisah ini sudah pun tular sebenarnya. Seorang sarjan polis melakukan satu kerja yang sangat murni, menyelamatkan seekor kucing. Ini video perkongsian netizen yang menunjukkan bagaimana usahanya untuk selamatkan seekor anak kucing. Ini berlaku di sebenarnya di Kedah. Di Alostar. Dan pastinya kita nak bersama dengan Sarjan Muhammad Effendi Karponan, Sarjan Pengangkutan Teknikal bahagian pengangkutan di IPK Kedah di Anak Bukit Alostar Kedah. Assalamualaikum Sarjan. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kita pagi ini. Walaupun di Kedah macam mana cuaca? Alhamdulillah pagi ini dah suram sikitlah. Suram. Sama. Lebih kurang di Lembah Kelang ni. Kalau boleh kami dapatkan lokasi saja sekarang ni, di pejabat ataupun di rumah?
Okey, sekarang saya berada di kompleks latihan PDRM Anak Bukit, Alustar. Okey, baik. Sebenarnya memang tular lah sebab kita melihat tiada nyawa yang besar ataupun kecil ya, semuanya bererti untuk kehidupan ni. Perjuangan ya, bukan senang bila tengok anak kucing, dia punya saiz tu satu faktor. Betul. Kemudian menyelinap di tengah jalan tu satu faktor dan orang tak nampak. Kadang nak bantu tapi kesukaranlah dia masuk celah ini celah ni. Tapi sarjan berani untuk turun kemudian menggunakan seluruh pengalaman dan kemahiran tu untuk menyelamat. Macam mana boleh wujudnya naluri ataupun situasi itu terjadi? Kita imbas kembali sarjan. Okey, tapi dulu saya ucapkan terima kasihlah kepada MHI TV3 kerana jemput saya untuk berkongsi pasal kisah kucing ni. Okey. Pada waktu tu juga sebenarnya saya tengah menaiki kenderaan bersama rakan saya. Saya pun di laluan yang sama dan kenderaan bergerak laju. Tiba-tiba saya nampak kelibat anak kucing tu di tengah jalan. Saya tak pasti dia sama ada dia nak melintas ke apa, tapi di tengah jalan. Tiba-tiba saya pun hampir nyaris terlanggar jugalah anak kucing tu. Saya pun berlepak, tiba-tiba lampu isyarat bertukar menjadi berwarna merah. Di situ timbulnya naluri saya lah. Saya pun tengok risiko sekeliling, adakah selamat nak diselamatkan. Sebab apa? Saya merasakan anak kucing tu masih hampir di belakang saya. Sebab tu saya dekatkan diri dan naluri saya menekat untuk selamatkan anak kucing itu tersebut. Okey, lepas tu bila saya keluar, pengguna di jalan raya memberi respon yang baiklah. Terutama bila pada saya tengah bercari tu, bila di kenderaan Maybe tu, saya nak bunyi anak kucing di bawah tayar. So saya memberi syarat kepada owner Maybe untuk memperkenalkan diri lah. Saya beritahu saya polis, saya nak selamatkan anak kucing di bawah kereta you lah. Okay, so owner Maybe pun memberi respon. Akhirnya bila saya nak masuk tangan tu, enjin panah lah, tangan saya tu ada cedera sikit je lah. Tapi bila dia lagi masuk ke dalam enjin, di roda belah kiri tu, saya minta air lah pada ni. Mujurlah owner Maybe di hadapan tu memberi saya bantuan air lah. So lalu saya percik sebab kucing takut dengan air kan. So bila nampak dia punya body tu terlibat tu, saya tarik terus lah. Nekat. Alhamdulillah lah saya dapat tarik anak kucing tu dan akhirnya berjaya lah. Dan secara tiba-tiba lampu bertukar warna hijau. Itu sajalah. Okey, kalau kita lihat sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh sarjan ini mendapat pujian ramai dan menjadi tular. Kita nampak dalam video tersebut, sebaik saja kucing itu diambil, diselamatkan, kemudian dialihkan ke tepi jalan. Adakah sebenarnya ada sesiapa yang mengambil kucing tersebut atau bagaimana keadaan ataupun situasinya? Adakah sarjan tahu? Okey. Sebenarnya bila lah situasi saya dah selamatkan anak kucing tu, saya letak tepi jalan dan saya tengok anak kucing tu ketakutan lah, menggigil ketakutan dan saya bagi nak pujuk dia lah kawan. Tapi tiba-tiba itu macam mana lah naluri saya lah mengatakan kalau saya bawa, saya biarkan di situ, dia akan lepas masuk balik ke tengah jalan kan. So kita tak tahu apa akan jadi selepas ini. So saya nekat lah, saya bawa balik di rumah dan saya belalah. Dan sekarang dia merupakan ahli keluarga saya yang baru lah. Dah ada nama belum? Okey, nama dia saya panggil Oyen lah, Oyen. Okey. Jadi itulah mungkin nak ambil nama jalan tu ke sebagai nama, tapi nama begitu ya. Okey, kalau ikutkan dari segi kemahiran hidup ni kan, macam mana saja melihat dalam hidup ni perlu sentiasa bersiap siaga. Tak kisahlah ketika bertugas ke, ketika tanggalkan uniform ke, kena ada kesiapsiagaan selalu untuk macam-macam kemungkinan boleh berlaku, Sarjan. Okey, betul. Okey, untuk pengetahuan, sebenarnya tidak semestinya pihak berkuasa saja untuk tangani setiap kesulitan atau kesusahan yang masyarakat hadapilah. Sebenarnya masyarakat pun seharusnya mempunyai sikap bertoleransi tanpa mengharapkan satu reward lah, supaya dapat menjaga keharmonian sejagat dalam konteks berbilang kaum. So kesimpulannya
generasi muda perlu mendapatkan pendidikan awal seperti di rumah ataupun di kolej ataupun di sekolah supaya generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai murni terbaik dalam komuniti masyarakat. Okey, baik. Okey. Tadi kita nak belanja wajah kucing dekat itu. Ada bawa kan? Datang office ke Oyen? Ya. Ada bawa kucing Oyen. dekat pejabat. Oh, kucing tu ada bawa. Boleh kita macam Tengok tengok mungkin sikit. orang Malaysia nak tengok macam mana wajah Boleh, Tini boleh, Oyen. boleh. Okey. Ini Okey, kira kita- sejarah sekejap, dah ya. ni. Oyen datang office Okey. Kerana diselamatkan oleh seorang yang berhati mulia. Ya. Mungkin pembantu dapat kita bawakan di frame untuk melihat. Mungkin Boleh. rezekinya diselamatkan di tengah jalan ya. Dan saya percaya ini juga menjadi satu contoh teladan yang baiklah kan. Bukan sahaja perlu kita lihat bagaimana itu inisiatif dia. yang dilakukan Sarjan. Alah Glamour comelnya. Oyen pagi ni. Oh, okey. Memang nampak manja. Manja mukanya. Kalau dibiarkan saja memang tak sampai hatilah. Kalau saya pun Tak ambil sampai bela. Mungkin dia nak angkat di polis-polis. Okey, secara langsung Oyen tadi memberikan sesuatu nampaknya. Baik, terima kasih Sarjan. Mudah-mudahan kucing yang dibela Oyen ni pastinya dapat membesar dengan baiklah bersama dengan keluarga Sarjan. Itu dia. Terima kasih Langsung. berkongsi dengan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Kalau itu orang dia Kedah tadi. panggil apa? Kalau warna oren ni. Oren. Oren. Okey. Baik, hari ini kita banyak nak bercerita tentang keselamatan yang saya kongsikan di awal tadi. Ya. Yang kita bermula dengan berpelagi rangkuman dan laporan untuk anda. Ini kisah bintang pengawal samudra mengisahkan perjalanan seorang pegawai APMM menjadi seorang pegawai pasukan khas Tatim. Kami kongsikan. Keseronokan dua warga emas menikmati aktiviti luncur udara di Pantai Irama, Bacok, Kelantan bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka meninggal dunia akibat lemas. Sejak kebelakangan ini, banyak kes lemas. Okey, baik. Itu sebenarnya laporan yang kita nak bawakan sekejap lagi Kemudian. untuk perbincangan kita. Okey. Biasalah, pagi-pagi sejuk, nama hujan pun macam ni, ada secara pelbagai langsung, kan? kesilapan teknikal. Mungkin terkesima melihat oren tadi. Okey. Okey, nampaknya kisah yang kami nak bawakan berkenaan dengan pegawai khas Tatim ini sudah pun bersedia, kata penerbit kita. Jom kami kongsikan. Kapal di perairan Malaysia diganggu oleh negara jiran. Sebuah kapal tangki sedang merentasi perairan Selat Melaka dan menghampiri Pelabuhan Kelang. Tidak dapat dipastikan dari mana dan apa tujuannya, tetapi pergerakan yang mencurigakan kerana tidak memberi kerjasama kepada pihak peronda Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Stesen Udara Maritim Subang, Selangor. Pasukan Tindakan Khas ditubuhkan pada 31 Mac 2005. Digelar Tatim yang bermaksud Special Task and Rescue di bawah APMM. Tugas mereka menggempur dan menyelamat. Persediaan rapi dilakukan, doa dibaca, langkah dimulakan dan mereka bersedia untuk berlepas.
Operasi kali ini diketuai oleh pegawai StarTeam dengan nama samaran Tuan Carlos yang sudah berkhidmat lebih 16 tahun di APMM. Pelbagai pengalaman pernah dilalui Tuan Carlos. Saya pernah terlibat dalam satu kes operasi di mana melibatkan negara jiran. Merupakan salah satu yang kes berprofil tinggi. Dan semasa perjalanan tersebut, kapal di perairan Malaysia diganggu oleh negara jiran. Dan semasa kami pergi suatu operasi tersebut, alhamdulillah semuanya dapat ditenangkan secara baiklah. Dan kes tersebut dapat diamankan dengan jayanya. Identiti setiap anggota StarTeam perlu dirahsiakan demi menjaga keselamatan. Kru MHI berpeluang mengikuti secara eksklusif operasi latihan yang dilakukan di Kelang, Selangor. Kebiasaannya, sebelum mereka membuat operasi, mereka akan membuat tinjauan dari helikopter. Kalau dapat dilihat, tadi mereka menggunakan helikopter N3 Dolphin dari jarak lebih kurang 40 kaki. Dan kemudian baru benar-benar okey, mereka akan turun untuk membuat pemeriksaan sama ada kapal ini berisiko untuk membahayakan perairan negara atau sebaliknya. Kuantan Pahang, Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah Amsas antara lokasi latihan yang membentuk anggota StarTeam. Latihan yang menguji ketahanan fizikal dan mental, itulah yang bakal dihadapi oleh setiap pelatih. Menyertai APMM pada 2021, Muhammad Syahrudin Baharudin nekat untuk menjadi sebahagian ahli pasukan elit ini. Latihan daripada StarTeam ni adalah latihan-latihan yang agak berat. Pengorbanan banyak dari segi masa, tapi saya kena lawan mental untuk lakukan semua aktiviti ni. Kami semua telah masang niat dan tanamkan azam untuk habiskan kursus ni serta memakai beret merah saga. StarTeam ini sendiri adalah satu kebanggaan dalam maritim Malaysia. Pelbagai peringkat khusus dan latihan ditempuhi serta wajib lulus sebelum bergelar anggota StarTeam. Antara yang paling jerih, kursus asas komando Pascal yang perlu dilalui selama 3 bulan. Dikenali sebagai Tuan J, pegawai latih yang mula berkhidmat bersama StarTeam sejak 2019. Tugasnya melatih bagi memantapkan kemampuan fizikal dan mental setiap anggota. Mundur, boleh ke mana kau? Mundur! Kelaran tak boleh kelaran? Boleh, betul! Betul! Okey, dalam air, renang saja ada beberapa gaya lah. Gaya bebas, kuat dada dan side stroke, kuat sisi. Selain daripada itu, berenang dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Pelatih perlu mengambil barang di dasar dengan menggunakan mulut. Sepanjang latihan, ketahanan pelatih perlu diuji secukupnya agar mereka benar-benar bersedia. Untuk menjadi anggota beret merah saga, satu tanggungjawab yang cukup mencabar. Ujian di dalam air membezakan mereka dengan anggota pasukan elit lain. 24 jam, 365 hari perlu bersedia untuk dipanggil, tidak kira masa. Pengorbanan menjadi asam garam kehidupan bagi setiap anggota demi tugas kepada negara. 1, 2, 3. Saya pernah pergi waktu tu, saya pernah pergi bercuti dengan sahabat saya, dengan keluarga saya, semua sekali dah bercuti. Dan
waktu sampai dekat tempat destinasi percutian saya tu, saya mendapat panggilan untuk pergi operasi lah. Dan waktu itulah waktu yang paling mencabar untuk saya terangkan kepada isteri saya macam mana keperluan saya untuk pergi operasi. Pentingnya operasi pada masa tu. Biasanya pesan saya adalah kita pergi untuk bekerja dan untuk negara, dan apa yang kita lakukan adalah ikhlaslah dan lillah ta'ala. Apa yang kami lakukan itulah diraih Allah SWT. Setiap tahun, Hari Kebangsaan disambut segenap lapisan masyarakat. Semua anggota keselamatan negara diraikan bagi memberi penghormatan atas segala jasa dan pengorbanan mereka demi negara. Pasukan StarTeam dan anggota APMM juga tidak terkecuali. Persediaan dengan latihan sebelum perbarisan dilakukan sebaik mungkin. StarTeam! Dan 31 Ogos, mereka melangkah segak, gagah berani menghampiri pentas utama sambil memberi tabik hormat. Jasa dan keringat yang disalurkan tiada nilai yang mampu menandinginya. Demi menjaga perairan negara, semangat mereka tidak terhenti di sini. Keseronokan dua warga emas menikmati aktiviti luncur udara di Pantai Irama, Bacok, Kelantan bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka meninggal dunia akibat lemas. Sejak kebelakangan ini, banyak kes lemas dilaporkan yang membabitkan aktiviti rekreasi air. Antara kes yang baharu adalah melibatkan satu bot pelancong yang dinaiki sekumpulan 8 rakan lain karam di kawasan perairan Pulau Timba-Timba. Insiden itu telah mengorbankan seorang pelancong warga asing. Pada Ogos lalu, seorang pelancong wanita maut di pantai Teluk Batik apabila bot yang dinaikinya terbalik. Wanita tersebut dikatakan lemas kerana terperangkap di bawah bot. Satu lagi tragedi berlaku di mana seorang warga emas maut akibat lemas ketika melakukan aktiviti luncur udara di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Dalam kejadian tersebut, mangsa yang berusia 60 tahun meninggal dunia, manakala rakannya yang juga pengendali aktiviti berusia 77 tahun terselamat. Selain itu, pada Mei lalu, tular satu lagi kes meragut nyawa apabila seorang wanita berusia 53 tahun maut ketika melakukan aktiviti snorkel. Walaupun kebanyakan aktiviti rekreasi air mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tersendiri, namun mengapakah masih berlaku insiden yang meragut nyawa? Siapakah yang perlu cakna dan peka terhadap langkah keselamatan sukan rekreasi air ini? Baik, itu gambaran ya, pelbagai kemungkinan risiko yang berlaku ketika bercuti, rekreasi. Kadang-kadang menampak macam okey, tapi macam-macam boleh terjadi, 360 darjah boleh bertukar. Dan hari ini kita nak tahulah sejauh mana kita sebagai pengunjung-pengunjung yang ingin melakukan rekreasi sukan air ini faham dan benar-benar cakna tentang keselamatan ketika anda berada ataupun pergi berkelah bersama dengan keluarga. Hari ini kami bawakan perkongsian ini untuk sama-sama kita dalami dan fahami berkenaan dengan keselamatan sukan rekreasi air ini. Baik, kita bersama dengan Penurung Pusuruhjaya Bomba Muhammadul Ehsan Muhammad Zain, Ketua Cawangan Program Keselamatan Kesedaran Awam, Bahagian Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih Tuan bersama kita. Sama. Untuk pagi ini. Tadi kita berikan gambaranlah tentang betapa pentingnya ada, kadang ramai orang tapi langsung tak boleh buat apa ya. Pentingnya untuk ada satu kita panggil sebagai ekosistem. Pengusaha yang terlibat, kemudian orang awam, mereka yang berada sebagai pengguna pun perlu ada kemahiran asas. Yang menyelamat. Macam mana Tuan melihat ini satu perkara yang kritikal dan pentinglah, sebab walaupun kawasan itu mungkin nampak biasa, orang ramai, dah selalu sangat kita pergi, tapi ada risiko yang berlaku Tuan.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fitri, Rina. Okey, untuk dalam kes yang dari segi sukar rekreasi ni, kita boleh panggil dia sebagai riadah. Ada juga orang muda sekarang yang dipanggil sebagai healing. Nak untuk kira bagi ada kepuasan, untuk bersukan dan sebagainya. Tapi dalam keadaan untuk bersukan ataupun beriadah, berkreasi ni, dia tak tengok dari segi keselamatan. Okey, dari segi keselamatan, apa yang perlu sewaktu kita untuk pergi beriadah dengan bersama keluarga dan juga apa yang pengusaha itu tawarkan. Yang pertama dari segi pengguna. Pengguna kena tahu adakah pengusaha itu menawarkan berserta dengan perkhidmatan untuk keselamatan, peralatan keselamatan di air. Contohnya life jacket. Okay, life jacket kena make sure, pastikan life jacket yang dia pakai adalah dengan pakaian yang proper, dengan betul. Kebanyakan pakailah jaket cantik, dengan klip buat apa semua, tapi di bawah dia tak klip. Itu yang pertama. Yang tu buat kalau syarat kita tak boleh dia kena buat syarat tak boleh. Ada SOP dia. Ada SOP makan life jacket. Yang kedua berkenaan life jacket tu mesti kualiti yang bukan expired. Ada life jacket dia punya life expired dia kadang-kadang yang dah lusuh. Yang dah lebih umur mencapai lebih pada 10 tahun. Tali sebelah terputus. Tali terputus dan sebagainya. Dia pakai satu klik sahaja dan tak klik di bawah. Life jacket dalam keadaan yang usang boleh menyebabkan risiko kepada pengguna. Dan pada pengusaha juga, pastikan kita sebagai pengusaha untuk menawarkan perkhidmatan kepada pengguna, make sure jugalah kita bertanggungjawab. Adakah peralatan yang seperti yang di hadapan saya juga ni adalah keselamatan yang perlu ada pada setiap pengusaha menawarkan seperti banana boat dan sebagainya. Kalau kita lihat Tuan, sebenarnya apabila kita mengambil ruang dan peluang untuk bercuti bersama dengan keluarga, sudah tentu kita meletakkan kepercayaan kita ataupun kebergantungan terhadap pengusaha. Kita betul-betul faham memang kena pakai life jacket dan sebagainya, dan kita yakin pengusaha ini memberikan antara perkhidmatan yang terbaik dan menjamin keselamatan. Tetapi sebagai seorang pengunjung, pengguna ini, apa yang perlu kita faham tentang keselamatan sewaktu kita nak melakukan sukan rekreasi air? Perkara penting yang kita kena ambil tahu. Sebelum kita ambil tawaran apa-apa perkhidmatan daripada pengusaha tawarkan, yang pertama kita kena pasti dulu keadaan cuaca. Kita boleh dapatkan keadaan cuaca dalam Met Malaysia, dalam GMG, dalam kita punya media sosial elektronik, dapatkan info dulu berkenaan dengan cuaca di lokasi yang kita nak buat rekreasi. Yang itu paling penting. Jika keadaan itu tidak mengizinkan, janganlah kita pergi. Yang kedua, dapatkan juga berkenaan dengan pengurusan risiko. Pengurusan risiko itu penting. Dalam pengurusan risiko kita ada beberapa perkara yang asas, iaitu berkenaan dengan penilaian hazard. Hazard ini adalah bahaya yang di kawasan kita nak pergi. Yang kedua berkenaan dengan kita nilai risiko tu, adakah risiko tu dalam keadaan yang boleh membahayakan kita dan keluarga kita. Dan juga adalah kawalan risiko. Jadi kita mengimbangi di antara risiko yang ada dengan keselamatan yang di tempat lokasi itu, kita boleh imbang di antara kita boleh kurangkan dari segi keberbahayaan kepada kita dan keluarga kita. Bagi pengendali sebuah tempat kan, mungkin perlu kadang-kadang ialah kita nak ambil pekerja ni kadang main ambil je kan. Siapa yang berada bersama dalam bot tu ke, macam mana perlu ada satu mungkin lesen ataupun apa permit ke apa, tetapi perlu pada standard yang tinggi keselamatan tu. Maksud pekerja yang bertugas pun tak boleh sebarangan kan. Memang tepat sekali itu Fitri. Kadang-kadang kita sekarang ni kita tak tahu adakah pengusaha tu dah latih dah anak buah dia. Kerana tak ada apa-apa berkenaan dengan kewajipan untuk diadakan taklimat untuk keselamatan. Tak ada kursus yang dihadir latihan, yang perlu hadir untuk pengusaha tu mengendalikan untuk mendapatkan lesen. Kan lesen dapat mungkin daripada kursus sehari dua yang tidak mencukupi. Bagaimana dia perlu dapatkan lengkap. Kalau boleh dapatkan dia punya lesen tu dengan dapatkan nasihat daripada pakar-pakar dari segi untuk keselamatan di air. Kalau ilmu tu bukan sekadar ilmu kepada pengusaha. Pengusaha tu mesti ilmu tu sampaikan kepada pengguna untuk pengguna pun tahu. Lesen dia tu. Qualification tu tak kertas tapi dia tak sampai kepada orang bawahan. Betul. Tuan, menyentuh tentang apa yang Tuan sebut tadi berkenaan dengan pengurusan risiko. Kalau kita lihat kebanyakan pengunjung-pengunjung ni apabila nak melakukan riadah sukan rekreasi ini, kebanyakan daripada mereka sejujurnya macam saya dan Fitri tak pandai berenang. Jangan. Sebab kadang-kadang kita rasa dengan adanya life jacket itu sudah cukup menjamin keselamatan kita sewaktu berada di air. Tetapi kalau kita tak minta Tuan, kalau risiko ataupun situasi seperti kita lemas dan hanyut, bagi
mereka yang mungkin tidak ada ilmu berenang kemahiran ini. Bagaimana? Masa untuk upgrade skill kan? Untuk cara kita nak selamatkan diri sewaktu kita lemas. Waktu kita lemas, pertama yang paling penting adalah lemas ataupun semasa kita nak hampir lemas, jangan panik. Jangan panik, kita tarik nafas, depakan tangan. InsyaAllah bila kita tarik nafas, kita tak akan panik dan kita akan berada dalam keadaan tenang. Kita tenang, kita boleh berfikir dengan waras. Dan kita depakan tangan untuk kita terapungkan badan kita untuk sementara waktu. Dan jika ada sesuatu di kawasan-kawasan tersebut, ada yang benda yang boleh kita capai. Contohnya tong ke plastik, whatever, kain-kain yang tebal yang boleh kita jadikan sebagai tempat untuk kita mengampunkan diri untuk sementara waktu. Tapi yang paling juga penting, kita kena jerit minta bantuan. Tapi sebelum kita kelemasan tu, kita dah tahu berada lain risiko yang tinggi. Kita kena adakan ilmu untuk kita belajar macam mana, walaupun asas yang bukan untuk menyelamat orang lain tapi untuk menyelamat diri kita sendiri. Kita tak tahu, mungkin kita naik feri, naik bot, kita tak suka di air tapi kita terpaksa juga naik pengangkutan di air. Mungkin akan berlaku benda-benda yang boleh merisiko nyawa kita dan keluarga kita. Ya, bermaksud kalau kita biasa di sekolah ada latihan kebakaran kan? Ya, betul. Ini maksudnya latihan untuk situasi tenggelam ke apa kena ada jugalah ya? Kena ada. Sebab ada risiko itu memang akan berlaku. Akan berlaku. Kita tak tahu bila masa akan berlaku. That's why kita latih diri kita, paksa diri kita untuk belajar. Macam pihak BOMAS ni ada program bersama masyarakat? Ada. Berkenaan dengan program kesedaran memang kita latih. Berkenaan kita ada satu program dinamakan MKA di bawah Jabatan Kementerian KPKT, dan kita bomba adalah sebagai urus setia. Dilantik oleh KPKT untuk handle berkenaan dengan MKA. MKA ini adalah Majlis Keselamatan Aktiviti di Air yang kita ada di bawah WHO. Yang itu memang kita secara kempen kita akan bagi sedar berkenaan dengan bahaya dan bagaimana kita nak mengelakkan jika kita berada di air supaya nyawa dan harta benda kita selamat. Tinjauan Tuhan kan secara ramah lah kalau kita tengok pergi mana-mana pun tahap kalau bagi markah berapa? Tahap kesedaran awam. Takat hari ini. Itu saya boleh ukur lagi lah. Agak-agak lepas dapat A- ke takat ni kalau ikut dari segi statistik kita lah daripada 2018 hingga Mei 2023, jumlah kematian tu dah semakin berkurangan dan kesedaran tu dah semakin bertambah. InsyaAllah kita akan pergiatkan lagi kita punya kempen kesedaran berkenaan dengan keselamatan di air ni. Dan setakat ni kalau markah saya pada TV tu beritahu 10 tu, saya rasa mungkin boleh bagi 7 kot. 7. Ada tingkatan lah juga ya. Ya. Tuan, selain daripada pengusaha pengunjung itu sendiri, pastinya orang ramai yang mungkin berada di lokasi tersebut, bagaimana mungkin cara terbaik untuk mereka membantu sekiranya insiden seperti ini berlaku? Okey, yang pertama, kadang-kadang orang awam ni dia lebih kepada nak viralkan. Yang tu yang saya rasa benda tu tak sepatutnya berlaku lah. Patutnya jika kita nampak dia ada dua situation. Pertama, jika kita berada dalam keadaan lemas ataupun hampir lemas, dan jika kita menyaksikan kejadian lemas, pertama kita mesti jerit minta bantuan kepada orang sekeliling untuk membantu. Mana tahu jika ada sekeliling ada orang yang mahir dan tahu ilmu dari segi menyelamat. Yang kedua, kita kena capailah apa-apa ranting kayu ke tali ke untuk kita membantu mangsa yang dalam kelemasan. Dan yang seterusnya, kita kena mesti kontak bomba lah untuk 999 atau 999 untuk dapatkan bantuan. Kadang-kadang janganlah kita asyik nak ambil video je, nak viralkan, sedangkan mangsa tu memerlukan bantuan. Baik. Itu paling penting ya, Tuan. Ya. Baik, itu antara perkongsian yang saya percaya penting untuk kita dapatkan ilmu dan cakna tentang keselamatan sukan rekreasi air. Kena tahu dulu keadaan cuaca kalau kita nak beriadah. Kena tahu bagaimana pengurusan risiko itu sendiri. Lepas ni kita kena belajar berenang. Itulah, dia kena love jugalah, macam dia kena L, look, O, observe, V, visualize, E, kena estimate. Wow, good. Kan? Terima kasih kita nak ucapkan kepada penolong Pesuruhjaya Bomba Tuan Muhammadul Ehsan Muhammad Zain, Ketua Cawangan Program Keselamatan Kesedaran Awam Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berkongsi dengan kita tentang keselamatan sukan rekreasi. Cabaran semua untuk kita upgrade dirilah. Kalau yang tak boleh berenang tu, inilah masa untuk ambil kelas. Ya, betul. Kita had umur dalam belajar. Kena upgrade selalu. Dah daftar kan? Itulah dia. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Dahlia Farhana. Selamat sini, Misha.
Okey, masih di Malaysia kita bersama dengan bintang baru, baru dalam industri tapi dah biasa dikenal di laman sosial. Buat lagu-lagu yang versinya tersendiri dan juga bukan siswa ataupun siswi dalam kesusastraan Inggeris. Nak sebut pun Ini dia Dahlia Farhana. Waalaikumsalam. Dan suaranya sedap, manis orangnya. Terpelajar. Ya, dan pastinya ini merupakan single baru yang kelima. Ya, betul. Okey, dan kita tadi dah dengar Langit yang Sama. Memang semua orang kenal lagu tersebut. Tapi lagu baru yang nak diperkenalkan hari ini di Malaysia hari ini adalah Rumah. Ya, betul. Okey, nak cerita sikitlah apa sebenarnya cerita tentang rumah. Okey, sebenarnya rumah dalam lagu ni bukan sekadar bangunan, tetapi tempat nyaman untuk kita pulang. Boleh jadi seseorang. Jadi lagu ni tentang cerita rumah tu dah berpenghuni kan? Ya. Sekiranya macam lagu ni tentang kehilangan, tapi dalam kehilangan tu ada kekuatan untuk melepaskan. Macam baik. tu. Dan semestinya apabila ada lagu baru, buah tangan baru daripada Dahlia sendiri, pastinya ada banyak respon dalam kalangan peminat. Bagaimana mereka sendiri menilai rumah ini? Alhamdulillah, respon dan support sangat-sangat. Dahlia sangat-sangat honoured. Saya Dahlia tak sangka daripada Dahlia cover lagu dan sampai tahap ini mereka masih ada dengan Dahlia. Dan Dahlia pun sangat excited untuk menghadiahkan lagu Rumah ni kepada orang-orang, especially orang yang sedang tengah go through that phase of their life. Bisa kita buat lagu cover, orang dah kenal lagu tu kan? Mungkin penerimaannya agak senanglah sebab semudah itu orang dapat tangkap. Macam lagu baru, macam mana cabaran untuk memastikan mereka hadam dan faham karya baru tu? Macam Dahlia suka sebelum lagu tu rilis, Dahlia dah share acoustic version dekat TikTok lah, selalunya macam tu. Jadi sama dengan lagu Rumah, Dahlia buat macam tu juga. Alhamdulillah, respon pun sangat positif. Alhamdulillah. Dan mungkin dari segi kolaborasi lagu ini bagaimana melihatkan gabungan penulis lirik dan komposernya? Sebenarnya lagu ni saya kompos dan tulis sendiri. Lagi senang berada jiwa lah. Memang lahir dari jiwa. Daripada hati. Macam kursus yang dah habis tu membantu tak? Sangat membantu sebab sebenarnya Dahlia mula menulis lagu masa zaman sekolah dalam bahasa Inggeris. Tapi sekarang baru nak mula menceburi bidang menulis dalam bahasa Melayu. Jadi mana yang lebih anda rasa lebih lajulah sampai? Sama je lebih kurang. Tapi bagi Dahlia mungkin sebab Dahlia masih belajar, lebih sukar untuk menulis dalam bahasa Melayu. Mungkin boleh kongsi sikitlah video klip Rumah ni. Video klip Rumah ni. Sebenarnya jalan cerita dia tahu yang partner dia curang. Tetapi dia masih setia dengan partner dia dan dia tak memberitahu partner dia yang dia tahu partner dia curang. Tapi dia perempuan ya. memilih untuk bertahan. Kisah benar bukan? Bukan. Music video bukan kisah benar. Baik, mungkin sedikit harapan terhadap lagu ini dan juga kata-kata untuk peminat yang sentiasa menemani Dahlia. Alhamdulillah, Dahlia nak ucapkan terima kasih. Thank you so much sebab ada dengan Dahlia daripada zaman Dahlia cover lagu. Sampailah Dahlia dah keluar beberapa lagu sekarang dan Dahlia sangat-sangat excited dan membesar hati untuk share lagi karya-karya Dahlia dengan korang semua. Jadi thank you so much. Dahlia tak tahu macam nak cakap thank you dan sangat-sangat honoured. Thank you so much. Semoga terus maju jaya Dahlia Farhana. Moga ada rezeki. Bertambah penghuni rumah. Betul. Masih peminat lah ya di rumah Dahlia insyaAllah. Kita dengarkan lagu secara langsung. Betul. Hadiah untuk peminat-peminat yang menyokong Dahlia selama ini. Rumah. Silakan. Terima kasih. Ketika ada
tanya Kak ni. Set kita beres tak? Beres. Bersama dengan Bekwah Babas. Mari kita set kita. Pakat ramai-ramai ke Karnival Jom Heboh Babas dan berpeluang untuk dapatkan pelbagai hadiah dan pack-pack produk Babas yang istimewa secara percuma bermula 7 hingga 9 September di RTC Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Jangan lupa dapatkan pack nasi gulai kawah Babas percuma di Karnival Jom Heboh Babas. Buat warga Kelantan dan mereka yang berada di sekitar Pantai Timur, jangan lupa untuk datang beramai-ramai ke booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di RTC Tunjung, Kota Baru, Kelantan pada 7, 8 dan 9 September ini. Ada pelbagai perkhidmatan dan informasi berkenaan dengan produk-produk KWSP boleh anda dapati sepanjang karnival ini bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Selain itu, ada acara menarik yang akan disediakan seperti aktiviti kanak-kanak bersama Cik Mamat Badut, permainan claw machine yang memberikan anda peluang untuk memenangi voucher Aeon bernilai sehingga RM3,000, pemberian popcorn percuma dan pelbagai hadiah menarik sempena Karnival 3 hari ini. Ingat, pakat mari ramai-ramai ke Karnival Jom Heboh di RTC Tunjung, Kota Baru deh. Okey, kepada warga Pantai Timur, kita pakat ramai-ramai untuk raikan ulang tahun ke-20 Karnival Jom Heboh yang direncahkan oleh Babas di Kota Baru, Kelantan. Ramai mesra dengan pelbagai program selebriti studio tonton ramah sangat. Seperti kita ada Izu Islam, kita ada Mek Yun, Dai Azrin dan maskot-maskot yang lain. Dan juga anda boleh saksikan pertandingan akhir di Kibarat, pameran Dinoland serta Bekwah Babas lain berbagai hadiah percuma untuk anda semua. Pakat mari ramai-ramai deh. Okey, baik. Terima kasih untuk anda bersama kami di Malaysia hari ini. Moga-moga setiap apa yang kami kongsikan hari ini memberi manfaat untuk semua. Esok kita akan kembali lagi berkenaan dengan Kamus Braille English Bahasa Melayu. Ilmu sepanjang hayat di MHI Malaysia hari ini. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.